Firman Allah Azza wa Jal, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Suratul Baqarah ayat 208. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam dengan mematuhi segala hukum-hukumnya. Kaffah, keseluruhannya, bukan separuh-separuh, bukan sebahagian-sebahagian. Bukan ambil agama ni, ambil solat, haji, nikah kahwin. Hukum hakam tak ambil, tak boleh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Yang hormati Tuan Pengurusi, Tuan Nazir, Masjidul Ihsan, Tuan Imam, Tuan Bilal, Barisan Safi JK Masjid Ceras, Didi terhormat Datuk-datuk, datin-datin, para asatizah, tuan-tuan, puan-puan, ayah, ibu, nanti Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama kali marilah kita mengucapkan banyak syukur, itu berterima kasih kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya Allah SWT telah hadirkan kita, bukan dengan kehendak kita, tetapi dengan izin Allah SWT, kudrat Allah SWT, untuk kita sama-sama. Alhamdulillah, tadi kita telah mengerjakan solat maghrib secara berjemaah mengikut sunnah Nabi SAW. Alhamdulillah. Kemudian Allah SWT telah pilih kita juga untuk kita hadir dalam majlis ilmu, yang mana insyaAllah sambil kita tunggu isyak nanti dapatlah sepatah dua kita mendengar firman Allah SWT dan sabda Nabi SAW. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillah, walaupun kita dalam keadaan macam ni, Allah SWT tetap pilih juga kita ini sebagai umat pendosa. Banyak kesalahan kita dengan Allah SWT, banyak dosa-dosa kita dengan Allah SWT, kesalahan kita. Tetapi dengan jemu-jemunya, dengan rahim rahmat Allah SWT, tetap pilih kita juga. Yang mana atas muka bumi ini banyak sekali majlis-majlis, tetapi kita dipilih oleh Allah SWT untuk hadir dalam majlis mengingati Allah SWT, bukan majlis yang lain, yang jauh daripada Allah SWT. Alhamdulillah, inilah nikmat yang paling besar yang Allah telah beri peluang kepada kita untuk kita sama-sama rebut peluang ini. Kita doa lagi dan lagi supaya Allah SWT pilih kita untuk kita hadir dalam majlis-majlis mengingati Allah SWT, membesarkan Allah SWT, mengagungkan Allah SWT. Yang mana pada majlis seperti inilah amat bernilai di sisi Allah SWT pada hari akhirat. Manakala majlis-majlis yang megah, yang penuh, orang kata protokol apa semua tu, tetapi di dalam tu tak ada peringatan, tak ada kebesaran Allah SWT, tak ada keagungan Allah SWT, tak ada mengingati Allah SWT, di akhirat nanti majlis tersebut adalah sia-sia belaka. Bahkan Nabi kata, sabdanya, mafhumnya, diibaratkan
Kalau kita hadir majlis yang tidak mengingati Allah SWT, yang lawa, yang lalai, seolah-olah kita berpisah daripada majlis itu seperti kita berpisah daripada bangkai. Bayangkan betapa buruknya di sisi Allah SWT. Tetapi kalau majlis-majlis seperti ini yang kita hadir ini nampak tak seberapa kan, tetapi penuh dengan rahmat rahim Allah SWT, penuh dengan maghfirah, keampunan Allah SWT. Bahkan orang yang hadir kat sini tadi, daripada rumah dia dah diangkat darjat, diampunkan dosa setiap langkahnya. Datang ke sini disambut oleh para malaikat. Tak henti-henti para malaikat mendoakan untuk kita sampai sekarang ini. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Apa doa malaikat? Ya Allah, rahmatilah dia. Malaikat doa untuk kita sekarang ini. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, terimalah taubatnya. Tengok, kita tak doa pun macam tu. Tetapi dengan rahmat Allah SWT, Allah sediakan malaikatnya khusus berdoa untuk kita yang kita punya dosa ini. Memang Allah SWT amat mengetahui kita ni memang banyak salah dengan Allah SWT. Tetapi dengan rahmat Allah SWT, Allah sediakan malaikat untuk kita, doa untuk kita. Tengok, tak ada jalan orang nak jauh dengan Allah SWT sebenarnya. Banyak peluang Allah SWT sediakan untuk kita, tetapi kita yang tak rebut, tak ambil peluang. Menyesallah kita di akhirat nanti. Kita selagi Nabi kata, mafhumnya, sabda Nabi SAW, selagi kita dalam keadaan berwudu, tidak berhadas, sambil-sambil tunggu solat yang kedua, iaitu solat Isyak, seolah-olah kita ni telah solat juga, dan juga kita ni dapat doa para malaikat. Itulah extra Allah Ta'ala kasih kepada kita. Kalau kat rumah tak dapat ni, lepas tu dikasih lagi, adalah dosa-dosa kita diampunkan, kita diangkat darjat. Lepas tu kita balik membawa rahmat Allah SWT. Rahmat dalam masjid ini kita bawa balik ke rumah kita. Masya Allah, tabarakallah, berganda-ganda. Sebab itulah beruntung bagi orang yang ulang alik ke masjid setiap hari. Itulah Nabi kata apa? Saksikanlah dia adalah ahli syurga. Kenapa? Dia beriman kepada Allah SWT, ulang alik dari rumahnya dan masjid. Rahmat di masjid ini kita bawa balik ke rumah kita. Itulah kelebihan bagi orang yang menjaga syariat Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pada malam yang berbahagia ini saya mulakan bukan kuliah ya, macam nak kata mengajar, tak mengajar juga ni, sama-sama kita muzakarah lah. Kita yang sebawa ini itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya pertama kali datang masjid ini, saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Ramdan bin Makno, asal dari Kelantan lah. Kawan baik kepada Saleh kita lah. Dia tak ada kot, dia balik kampung. Sudah berkahwin, duduk di Bandar Teknologi Gajang, mengajar di SRA Sungai Kelantan 3. Itulah sedikit sebanyak tentang diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya mulakan kitab ini fasal 1, iaitu Islam Agama Fitrah. Tauhid-tauhid ini yang kita fahami ialah bagaimana pegangan kita, akidah kita, kepercayaan kita dengan Allah SWT. Akidah ni tak boleh buat main-main. Kalau fiqh dia ada 4 mazhab, manakala akidah ni tak ada mazhab, dia satu je. Yang mana kita belajarkan rukun iman 6 perkara, tolak satu, murtadlah kita, wal'iyadzubillah min dzalik. Tak terima di sisi Allah SWT. Jangan main-main. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, tak beriman kepada kitab, maka tak cukup syarat sah iman kita dengan Allah SWT, fahuwa raddun, maka dialah tertolak keimanannya. Yang main, itulah kita kena betul-betul
kefahaman kita, kepercayaan kita kepada Allah SWT ni nak bawa sampai mati. Harga dia harga mati ni akidah ni. Sebab itulah dulu-dulu kan kita belajar sifat 20 untuk apa? Untuk kita kenal dengan Allah SWT yang Maha Mencipta. Nak kenal supaya apa? Kalau orang tak kenal Allah SWT, pelbagai kefahaman yang dia dapat. Yang terbaru, kefahaman apa? Yang viral itu hak-hak tu, apa tu? Sirul hak. Sihat. Macam mana kepercayaan macam tu? Ada pengikutnya juga. Tu kita pelik tu. Kepercayaan macam ni macam mana mereka boleh mengaku bahawa Nabi Muhammad tu Allah, Allah itu Nabi Muhammad. Kan pelik tu. Nabi Muhammad tu pesuruh Allah, Nabiullah. Nabi yang dilantik oleh Allah SWT. Allah SWT tu benda yang lain, Nabi tu benda yang lain, tetapi dia samakan. Tapi ada juga pengikutnya. InsyaAllah sebab kita belajar akidah ni, kita nak buang keraguan dalam hati kita. Syaitan ni selalu bisik-bisik di telinga kita ni mengenai ketuhanan apa semua. Kita belajar betul-betul, faham betul-betul, maka kita dapat tolak bisikan-bisikan yang meragui keimanan kita. Ya. Okey, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Islam agama fitrah. Pengertian fitrah. Agama fitrah yang dimasukkan dalam ilmu tauhid ialah agama Allah, iaitu agama yang Allah menciptakan manusia semula jadinya untuk menerimanya selaku agama yang betul, yakni benar. Sebab apa? Allah SWT ciptakan kita, Allah turunkan agamanya, iaitu agama Islam, maka sesuailah dengan keadaan dia. Macam kita beli sesuatu perkara, sesuatu benda, ada orang kata apa? Nak setting nak apa? Allah SWT dah setting kita dah macam ni kena ikut. Sesuai dengan fitrah kita. Contoh kita beli apa? Kereta ke apa ke. Kan ada buku panduan dia tu macam-macam mana nak guna, nak pakai apa semua tu, garis panduan dia. Kena ikut. Kalau tak ikut jadi, tapi nanti yang nama cepat rosak. Begitu juga dengan kita manusia ni. Dia ada settingan dah. Dah disetting oleh Allah SWT. Allah Ta'ala dah turunkan kitabnya, kitab panduan untuk hidup di atas muka bumi. Kalau tak pakai kitab tu, maka sesatlah kita. Walaupun kita ni kita rasa baik, kita buat baik dengan orang, dah akidah tak betul, macam mana nak terima amalan dia? Sebab itulah kita tengok orang kafir kan, orang tak beriman dengan Allah SWT, dia buat baik, Allah Ta'ala bayar cash atas muka bumi. Sebab tu dia mendapat segala-galanya. Tetapi di hari akhirat, bukan di akhirat, masuk kubur je dah tertutup dah. Sebab apa? Malaikat tanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Tak pernah sembah Allah. Dia jawab apa? La adri. Aku tak tahu, dia kata. Yalah. Malaikat tanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Dah akidah tak betul. Dia sembah sampai Allah SWT. Nak jawab, Allahu Rabbi. Impossible kan? Tetapi orang beriman, malaikat tanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Ini kita nak jawab ni. Sebab hari-hari kita sembah Allah. Allahu Rabbi. Bukan kita jawab, tetapi amalan kita yang jawab. Sebab itulah kalau amalan kita betul, 24 jam dengan perintah Allah, dengan sunnah Nabi SAW, maka di alam kubur nanti kita tak akan risau dah. Sebab apa? Amalan kita tolong jawab. Kita tak boleh jawab dah. Amalan kita yang buat hari-hari. Kalau amalan kita betul dengan perintah Allah, syariat Allah, berbahagialah kita. Tengok kita cek amalan kita ni betul ke tak betul dengan syariat Allah SWT, dengan perintah Allah, ikut sunnah Nabi tak hari-hari. Kalau tak betul, taubat, perbetulkan balik. Supaya apa? Mudah nanti kita menjawab soalan muka nakir. Itu ujian pertama kita setelah kita meninggal alam dunia ini, yang fana ini, yang kita sayangi ini. Rumah kita besar, kita banyak, keturunan kita ramai, pangkat kita besar, Allah Ta'ala bagi segala atas muka bumi. Dah masuk alam kubur, tinggal semua tu. First malaikat tanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhan?
lulus tak nak jawab soalan ini. Padahal soalan ini dah bocor dah. Soalan periksa dah bocor, riuh kan. Apa lagi? Soalan akhirat ni dah lama bocor, semua orang tahu dah. Tapi tak kisah sebenarnya bocor. Sebab apa? Amalan tu yang jawab, bukan orangnya. Kalau amalannya betul, maka betul lah dia jawab. Man rabbuka, siapa Tuhan? Lagi soalan dia. Man nabiyuka, siapa nabimu? Kena jawab apa? Tak pernah kenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh jawab. Kalau tak bertepatan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak pernah berselawat pun kata Nabi, nak jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak mungkin. Kita duk hari-hari duk amal, duk buat dengan yakin, iman kita jawab, amalan kita akan jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma dinuka? Mereka tanya lagi, apa agamamu? Nak jawab apa? Kalau kita agama Islam, solat 5 waktu sehari semalam, jaga semua syariat Allah. Al-Islam dini, Islam adalah agamaku. Agak macam mana? Kalau bukan Islam, la adri, aku tak tahu. Yalah. Lepas tu kalau tak tahu, mereka tengok gitu je, langsung kena pukul, masuk dalam 7 petala bumi, angkat lagi, tanya lagi, ma ikhwanuka, siapa saudara maramu? Nak jawab apa kita? Ikhwani, saudaraku adalah orang-orang Islam di atas muka bumi ini. Kalau kita tak bersaudara dengan orang Islam, macam mana kita nak jawab? Islam, apa saudara agama ku ialah saudara Islam semua. Nak jawab macam mana? Ma kiblatuka, apa kiblatmu? Tak pernah solat atas muka bumi. Nak solat, nak jawab Kaabah kiblati, Kaabah adalah kiblatku. Boleh jawab macam tu. Tapi kalau kita hari-hari duk hadap Allah SWT, duk hadap kiblat, insya-Allah mana kita akan jawab, amalan kita akan jawab Kaabah kiblati. Ma kitabuka, apa kitabmu? Al-Quran tak pernah baca, tak pernah belajar, nak jawab Al-Quran kitabi, Al-Quran adalah kitabku. Boleh jawab. Itulah kita ni kena jaga semua syariat Allah SWT supaya nanti kita akan lulus menjawab di alam kubur nanti. Itulah antaranya kita belajar tauhid. Dia tahu nak jawab apa nanti di alam kubur. Ini bukan soal pandai tak pandai. Ustaz, saya tak pandai baca lah, saya tak pandai menulis, boleh ke nak jawab soalan muka nakir dalam kubur? Ada soalan macam tu. Itu bukan masalah pandai tak pandai. Ini adalah masalah beramal atau tidak, buat atau tidak. Walaupun dia datin atas muka bumi, orang semua hormat dia, kalau dia tak ikut perintah Allah SWT, ikut sunnah Nabi SAW, di kubur tu dia tak boleh jawab. Walaupun dia orang nombor 1 atas dunia ini. Walaupun macam tu, dia orang biasa-biasa aja, orang kampung, orang tak kenal dia tu, tetapi dia mengamalkan syariat Nabi SAW, syariat Allah SWT, ikut sunnah Nabi SAW, di alam kubur dia lulus. Ini bukan termasuk Profesor Madya apa semua ya. Orang-orang kampung pun boleh jawab kalau dia iman dia betul dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikut-pengikutnya menerima kebenaran agamanya, iaitu agama Islam. Dan kalau dah sebut agama, jangan kita fikir agama itu Buddha, Kristen, apa lagi, macam-macam kepercayaan. Itu bukan agama. Tetapi agama di sisi Allah SWT ialah agama Islam sahaja. Itu bukan agama, itu namanya kepercayaan dia, rekan-rekan yang dia buat.
Kalau kata agama, silap. Sebab apa? Agama itu adalah agama Islam sahaja di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikut-pengikutnya menerima kebenaran agamanya, yang agama Islam, tanpa membuat sebarang perubahan dan pindahan. Dah jelas. Kita cuma ikut buat je. Tak payah tambah-tambah. Tak payah pindah-pindah, tak payah. Agama kita ni dah lengkap dah. Kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun dulu dah lengkap semuanya. Cuma kita buat je. Belajar, kena pandai, lepas tu amal. Kalau tak belajar, macam mana nak buat kan? Firman Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah la tabdila li khalqillah ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Surah Rum ayat 30. Maksudnya, maka hadapkanlah dirimu wahai Muhammad dan pengikut-pengikutmu ke arah agama yang jauh dari kesesatan. Turutlah terus agama Allah, iaitu agama yang Allah menciptakan manusia dengan keadaan bersedia dari semula jadinya lagi untuk menerimanya. Tidaklah patut ada sebarang perubahan. Janganlah kamu mengubah agama Allah yang berdasarkan tauhid kepada sebarang perbuatan syirik. Itulah agama yang betul lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Sebab itulah orang Islam dengan orang kafir atas muka bumi ini, banyak orang kafir. Kalau dia guna akal fikiran dia yang Allah Ta'ala kasih, yang Allah bagi, nescaya dia akan tahu agama Islam adalah agama yang benar. Sebab apa? Bagi orang yang pengkaji agama tu, lantas dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Dah fitrah macam sesuai. Kita agama Islam ni apa kelebihan dia? Kelebihan dia iaitu ada sebuah kitab panduan hidup. Siapa pun boleh baca. Tak kisah. Sekarang pun kan Al-Quran kan dia terjemah pelbagai bahasa atas dunia ni. Mustahil kata, saya tak tahulah Al-Quran tu. Tak boleh baca Arab, baca terjemahannya. Dan kebanyakan orang yang tak pernah baca Quran, apabila dia membaca Al-Quran, terjemahan tu, iman dia akan mengakui. Dan dia kata, apa yang serabut-serabut dalam kepala saya ni selama ini, sudah terjawab semua dalam Al-Quran. Ya, memang betul lah. Sebab apa? Al-Quran tu kitabullah, panduan hidup manusia sejak zaman Nabi SAW sampai hari kiamat. Kalau siapa pegang kitab tu, berjayalah ia dunia dan akhirat. Betul lah fitrahnya. Apa yang dia fikir-fikir selama ini, dia serabut fikir tu fikir ni, persoalan-persoalan semua terjawab. Dan dia baca je, dah terjawab satu persatu. Tenang dia baca Quran. Sebelum ni saya kata saya tak tahulah Quran ni. Rupa-rupanya, Masya Allah, Tabarakallah. Terjemahan dengan bahasa kita lah. Dia takkan sebut Masya Allah, Tabarakallah kan. Dia orang kafir. Baru pegang baca terjemahan. Fitrah dalaman dia tu dah tercuit. Kalau dia baca buku lain, mana ada. Sebab itu karangan manusia. Dah namanya karangan manusia, mestilah ada simpang siur. Kalau kita cek, mesti ada silap dan salah. Yalah, manusia. Kan Nabi kata, manusia ni tak silap dari khata' wan nisyan. Tak silap dari kesalahan dan lupa. Manusia. Tetapi kitabullah ni Allah sendiri yang turunkan melalui malaikat Jibril AS, baca kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, ajar kepada para sahabat, sahabat ajar semua, sampai ke kita pada hari ini. Kitab yang benar, tak ada sikit pun perubahan, satu huruf pun tak ada. Itu hebatnya kitabullah. Dan Allah Ta'ala kata, Allah sendiri yang menjaga kitab ini daripada sebarang perubahan dan pindahan. Betul orang baca akan mendapat hidayah.
Fitrah manusia perlu kepada agama. Betul. Secara semula jadinya memang macam tu. Dia nak pada sesuatu benda. Tengok, paling kurang pun orang yang tak tahu agama kan, dalam hutan kan, mesti dia sembah pokok, sembah batu, sembah matahari, sembah bulan. Dia sembah apa-apa yang dia rasa besar, yang boleh, dia rasa boleh menyelamatkan diri dia. Itu bagi yang tak tahu agama. Apalagi kita ni dikenalkan dengan agama Islam, memanglah yang jaga kita siapa? Allah SWT. Yang beri rezeki kepada kita, Allah SWT. Yang dah faham, yang tak faham, yang masih terpinga-pinga mencari agama tu, dia akan sembah matahari, dia tengok benda yang besar. Menurut fitrah manusia, semula jadinya memerlukan kepada agama, iaitu agama Allah, yakni agama Islam. Kerana agama Islam adalah agama yang menyelamatkan manusia dari penyembahan berhala kepada penyembahan Tuhan yang Maha Esa, yang berdasarkan kepada tauhid. Kalau selain pada agama Islam, dia sembah macam-macam tu lah. Pokok, kayu, tumbuh-tumbuhan, haiwan, matahari, bulan, macam-macam sembah kan. Berhala, batu-batu. Justru itu Allah menggesa orang-orang yang beriman menjadikan agama Islam pegangan hidup mereka selaku agama samawi yang direstui dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Agama kita ni, agama Islam ini agama daripada langit. Adapun kepercayaan lain yang ada atas muka bumi ini dipanggil pegangan buat-buatan, reka-rekaan di bumi. Kalau kita ni, amalan kita dari langit. Sebab Allah SWT sendiri yang menurunkan agama ini. Firman Allah Azza wa Jal, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Suratul Baqarah ayat 208. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam dengan mematuhi segala hukum-hukumnya. Kafah, keseluruhannya, bukan separuh-separuh, bukan sebahagian-sebahagian. Bukan ambil agama ni, ambil solat, haji, nikah kahwin, hukum hakam tak ambil, tak boleh. Agama ni sempurna, kafah kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil semuanya dalam Quran tu, barulah kita betul apa yang Allah Ta'ala nak. Seseorang manusia yang menganut agama selain daripada agama Islam tidak diterima dan tidak diperakui selaku orang yang hidup dalam agama. Itulah hanya di sisi Allah SWT ialah agama Islam, bukan agama yang lain. Lepas tu mereka duk klaim-klaim tu agama ni, biarlah mereka dalam keadaan kesesatan. Sebab itulah kita kalau boleh, kita ada kawan-kawan yang non-Muslim tu, cuba-cuba tanya, cuba-cuba bincang, ajak, berbual, bagi dia fikir. Bapa kita nak selamat dia daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Kesian, sebab itulah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah menangis tengok para rahib. Kenapa para rahib tu kan, mereka kan duduk tempat mihrab dia tu, biara dia, kuih dia, apa semua tu kan, dengan susah payah, tak makan, tak minum, tak nikah. Semata-mata dia kata nak fokus kepada kepercayaan dia itu. Sampai tak nikah, bayangkan. Sesuai tak fitrah manusia tak nikah? Sedangkan Allah jadikan berpasang-pasangan. Sebab itulah selain pada agama Allah, nescaya ada compang-campingnya, ada kurang. Lelaki nakkan kepada perempuan, perempuan nak kepada lelaki. Adalah agama ikut syarat suruh nikah, tetapi agama lain tak boleh nikah. Tu kata Allah Ta'ala dah buat dah kita ni. Allah Ta'ala faham. Kita kalau nak akil balik, memanglah cuba kita tanya anak-anak kita yang kecil tu, Alung nak nikah tak? Tak nak nikah lah, malulah apa. Tapi kalau dah besar, dia pula, ayah tolong nikahkan Alung, tengok
Fitrah memang macam tu. Tetapi ada agama lain, kalau nak fokus betul-betul dalam ajaran dia, tak boleh nikah. Itu tak betul. Itulah kata agama rekaan, agama buat-buatan. Tetapi agama samawi, agama Islam, suruh kita nikah. Itu baru betul. Ni, ada juga tak boleh makan benda-benda berdarah. Lah. Kan Allah Ta'ala jadikan untuk kita semua haiwan-haiwan yang halal, kambing, lembu, unta, biri-biri, sapi, apa lagi. Kan untuk kita semua tu. Kalau tak boleh makan, kenapa Allah Ta'ala ciptakan yang halal lagi? Menurut kepercayaan kita lah. Tetapi menurut kepercayaan yang lain pada agama Islam, dia kata kalau nak betul, nak lurus, nak apa, nak hati dia baik, tak boleh makan benda berdaging. Nanti lain jadinya. Tengok, benda berdarah. Dia makan sayur-sayuran je. Kan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan bahawasanya kalau kita dalam masa 40 hari tak makan benda berdaging, berdarah, nanti badan kita akan lemah. Betul. Tapi jangan banyak sangat, ekstra overdosis pula. Sedang-sedang. Janganlah kita hari-hari makan berdaging, tak elok juga. Tetapi dia kata tak boleh makan benda berdarah. Seumur hidupnya tak pernah pun makan daging. Tengok bagaimana keadaan tubuh badan dia. Kan lain tu. Apa lagi mereka klaim? Tak sesuai dengan fitrah manusia. Kalau kita ikut agama Allah SWT ni, sesuai 100% apa yang dikehendaki oleh badan kita sendiri. Cuba tanya pakar pemakanan tu. Apa yang didakwa oleh agama lain, itu tak boleh, tak boleh. Betul kan? Confirm tak betul. Sebab apa? Tak sesuai dengan fitrah manusia. Seseorang manusia yang menganut agama selain daripada agama Islam tidak diterima dan tidak diperakui selaku orang yang hidup dalam agama. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Surah Ali Imran ayat 85. Maksudnya, dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya. Dan ia pada hari akhirat kelak dari orang-orang yang rugi. Dah susah payah atas muka bumi ini, menjalankan ajaran-ajaran dia, di akhirat tak diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat termasuk orang yang rugi. Rugi apa? Rugi segala-galanya. Tak dapat pahala, tak dapat apa. Dapat susah payah atas dunia, dapatlah. Tak mandi, tak nikah kahwin, berpuasa beberapa hari, tak buka-buka. Kan kepercayaan kan pelik-pelik. Dia anggap itu adalah mujahadah dia, susah payah dia dalam kepercayaan dia. Di akhirat tak dapat apa-apa. Bahkan mendapat finnar, yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Sebab tak betul. Orang Islam dia ada kunci dia. Kuncinya apa? Nak buka pintu syurga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau siapa tak ada kunci ni, macam mana dia masuk syurga? Alhamdulillah, kita orang Islam ni dah pegang dah kunci. Dengan nak masuk je. Bila? Tunggu mati je. Hebat kita orang Islam ni. Siap-siap atas dunia dah pegang kunci dah. Kunci apa? Kunci syurga. Sebab apa? Akidah dia tu nak buka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengakui bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pesuruh Allah, bukan Allah. Nak faham kat situ. Kalau dah pegang kunci, insya-Allah nanti boleh buka nanti. Kalau tak ada kunci ni, nak buka di akhirat nanti, nak masuk syurga, tak boleh. Macam kita sekarang ni lah, rumah kita. Rumah banyak, tiba-tiba kita bawa kunci yang lain. Rumah di Putrajaya ada, rumah di Ampang ada, rumah di mana-mana. Di Perak ada, rumah di Johor ada. Tiba-tiba kita pergi ke Johor, besok kita bawa kunci yang lain. Boleh buka tak?
Kita atas dunia. Atas dunia boleh lagi adjust. Tak boleh buka, panggil tukang ke apa, kita ketuk sendiri, masuk sendiri. Tapi rosaklah kunci tu. Tak apa, boleh masuk. Di akhirat, nak ketuk pakai apa? Ketuk malaikat tu. Kamu nak masuk syurga? Ya, saya nak masuk syurga. Mana kuncinya? Tak ada lah, sebab tak beriman kepada Allah, tak beriman kepada Rasul. Lalas dia halau malaikat masuk neraka. Wal'iyadzubillah min dzalik. Kita orang Islam, kamu ada kunci? Ada. Apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masuk, silakan. Tapi sebelum tu banyaklah proses-proses dia. Last macam tu lah. Last akhir sekali nak masuk syurga tu, mereka tanya, mana kunci? Macam kita sekarang kan, halo, ambil kunci. Tiba-tiba ambil kunci lain, boleh buka tak rumah? Tak boleh. Di akhirat nanti, kalau malaikat kata tak boleh, menangis darah sekalipun tiada gunanya. Bahaya. Harga mati di akhirat tu, dia ada dua je. Tak syurga, neraka. Tak neraka, syurga. Dua tu je, tak ada pilihan dah. Sebab itulah kita atas dunia ni kena ikut perintah Allah SWT, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan tinggal. Nanti di akhirat nanti barulah kita dapat segala-galanya apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selaku orang-orang yang beriman dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari memerlukan kepada agama yang sebenar, yakni agama Islam. Kerana manusia yang hidup dalam agama Islam adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk faedah umat manusia seluruhnya. Firman Allah Ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Surah Al-Imran ayat 110. Maksudnya, kamu wahai umat Muhammad, kita semua ni lah, adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia. Kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, yakni buruk dan keji. Serta kamu pula beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya beriman. Kita ni, Allah Ta'ala suruh apa? Membuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Itu amalan kita. Siapa-siapa kena ada dua ni. Jangan buat baik je, cegah kemungkaran tak ada, tak lengkap, tak jadi, tak cukup syaratnya. Kita ni kena sama-sama ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan benda ni jangan kita letak atas pak imam kita je. Jangan letak ke atas ustaz-ustaz kita je. Jangan letak ke atas bahu pemimpin-pemimpin je. Kita semua ni, dah kata orang Islam, dua ni kena ada. Siap siaga. Kena mengamalkan. Menyuruh orang berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tu kena ada pada tiap diri orang. Bukan atas siapa-siapa. Kita tengok skop yang kecil dalam keluarga kita. Kita sebagai ayah. Biar ada dua perkara ni. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kena ada. Anak perempuan kita tak pakai tudung keluar rumah, kita tak cegah. Tak berkerut dahi pun tak apalah zaman sekarang. Jangan. Itu kesalahan kita tu. Benda ni pun kita kena buat macam perkara besar. Isteri kita tak tutup aurat sempurna keluar rumah. Dah isyak ke? Ya. Dah isyak. 2 minit lagi. 3 minit. Sebagai skop yang kecil dalam keluarga, peranan kita tu sebagai ketua keluarga macam mana? Kalau negara kan besar, skop yang kecil, ayah, Ustaz saya tak nikah lagi. Tengok diri sendiri. Walaupun tak nikah, tak ada keluarga, menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Boleh tak diri kita sendiri ni? Lepas tu tengok keluarga yang sekecil. Lepas tu kampung. Kampung ada ketua dia. Sama-sama kita menggembelin tenaga demi untuk selamat daripada azab Allah SWT. Kampung, kalau tak ada benda ni, hancur kita.
ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sebab apa? Kalau tak ada wa tanhauna 'anil munkar dalam kampung tersebut, takut-takutnya bala Allah SWT akan menimpa kita semua. Kalau bala Allah Taala datang, tak kira siapa dah. Walaupun kita hari-hari ulang alik ke masjid, orang tu juga yang kena. Sebab itulah kita sama-sama benda ni, kalau ada perkara sesuatu yang tak elok dalam kampung kita, cegahlah kemungkaran tersebut dengan penuh hikmah. Bukan kita buat parang, buat apa. Kita ada undang-undang semua. Hikmah lah tu. Bukan sebarangan. Yang penting mencegah tu. Jangan jadi virus dan merebak semua. Datang bala Allah SWT, nak lari kat mana kita. Kita hari-hari dengan masjid ni pun terkena juga. Sama-samalah kita jaga agama Allah SWT ni di atas muka bumi ini, dan sama-sama kita masuk syurga, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dah 2 minit lagi dan kita akan masuk kalau panjang umur. Islam sesuai dengan fitrah manusia. Ada nak tanya ke? Ada nak tanya sebelum kita tutup majlis? Dan tanya, saya boleh jawab, saya jawab. Ada persoalan tentang akidah ni? Tak ada ya? Kalau tak ada, kita tutuplah majlis kita ini dengan tasbih kafaran syaitan, supaya tidak dikira majlis lalai, majlis yang sia-sia. Marilah kita tutup majlis ini dengan tasbih kafaran syaitan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.